Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi berkati pertemuan kita pada malam ini, kita mula dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajid lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakna fi mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik faman yu'tillahu rasulahu faqad faza fawzan azima wa man ya'sillahu rasulahu faqad dallala dalalan mubina. Amma ba'. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayahnya kita dapat berkumpul malam ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diizinkan oleh Allah taala. Di saat sekarang ini, kalau di daerah Batu Pahat ada masjid yang sudah diarahkan untuk ditutup kerana kes penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi. Jadi oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala keluang ini masih lagi kita boleh solat berjemaah, masih lagi boleh solat Jumaat, boleh lagi tengok wajah rakan-rakan kita, tengok wajah-wajah orang yang sama fikrahnya macam kita. Walau bagaimanapun kita kena sentiasa menanamkan kesedaran bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa. Dia akan menguji hamba-hamba dia. Dia akan menguji hamba-hambanya. Asiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanna allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Adakah orang beriman ni boleh berkata aku sudah beriman sedangkan dia masih lagi belum diuji? Sesungguhnya Allah Taala telah menguji orang-orang sebelum daripada kamu. Maka daripada ujian tersebut Allah Taala boleh tunjukkan siapa yang benar, siapa yang berdusta. Jadi kita ni beriman tuan-tuan, orang beriman banyak ujian dia tuan-tuan. Tapi kita doalah mudah-mudahan ujian kita ini bukan daripada COVID-19. Cukup kita rasa sedih bila ada di kalangan asatizah kita yang diuji Allah Ta'ala dengan COVID-19 ini. Lagi kita sedih bila sahabat kita sendiri, orang yang pergi surau sendiri, pergi masjid sendiri yang pergi. Jadi kita ikut apa yang Islam gariskan. Islam gariskan la darar wala dirar. Tidak boleh mendapat mudarat dan jangan kita memudaratkan orang. Itu apa Islam gariskan? Salah satu daripada qawaidul fiqh, salah satu daripada kaedah fiqhiyah bahawa tidak boleh memberi mudarat. Dan hari ini kita berhadapan dengan virus yang kita tak nampak. Boleh jadi kita sendiri bawa. Jadi kita elakkan kita menyebarkan kepada orang. Jadi kita ambil langkah-langkah pencegahan ikut apa yang telah disebutkan oleh pemerintah. Jadi muslimin dan muslimat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah hari ini saya akan membaca sebahagian daripada tulisan yang ditulis dalam buku yang bertajuk Suwar min Hayati Sahabah,
gambaran daripada kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahman Rafat Basha, seorang ulama yang menulis banyak tentang buku-buku sirah. Jadi dalam buku ni ada 65 sahabat, 65 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan dengan begitu cantik sekali. Jadi insya-Allah hari ini saya melihat jika kita ada masa kita akan dapatlah baca beberapa orang sahabat, dan hari ini saya memilih sahabat yang namanya Abdullah. Abdullah ni ada ramai tuan-tuan. Sahabat nama Abdullah contohnya Abdullah bin Huzafah As-Suhami. Itu kita tak berapa terkenal. Kalau Abdullah bin Jahshin pun kita tak pernah, jarang juga kita dengar. Kalau Abdullah bin Mas'ud, tu kita banyak kali dengar. Abdullah bin Mas'ud, ataupun kita panggil Ibnu Mas'ud. Ada juga Abdullah bin Ummi Maktum, ni lagi kita kenal. Dengan sebab dia turun satu surah. Surah Abasa wa Tawalla, Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian Abdullah bin Ibn Abbas, Abdullah juga. Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas. Dan ada satu lagi Abdullah, iaitu Abdullah bin Salam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi insya-Allah saya akan mulakan dengan Abdullah bin Mas'ud, salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man jahra bil Quran ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama baca Al-Quran secara terang-terangan selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimahullahu taala Abdullah bin Mas'ud awwala man jahra bil Quran ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut salah satu pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yaqra'al Qur'ana rataban kama nazal falyaqra'uhu ala qiraati Ibnu Ammi Abdin. Barang siapa yang nak dia membaca Al-Quran sama seperti mana Al-Quran itu diturunkan, bacaan Al-Quran yang macam mana original bacaan Al-Quran, maka hendaklah dia membaca mengikut bacaan Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin ni adalah gelaran untuk Abdullah Ibnu Mas'ud. Baik, kana yauma idzin ghulaman yafi'an la yujawizul huluma. Pada satu hari terdapat seorang budak yang masih lagi tidak akil balik, yang masih lagi budak-budak. Wa kana yasru fi syi'abi Makkah ba'idan anin nas, dan dia ini duduk hidupnya itu di lorong-lorong gunung di Mekah, lorong-lorong bukit di Mekah. Ba'idan anin nas, jauh daripada manusia, jauh daripada perkumpulan manusia. Wa ma'ahu ghanamun yar'aha li sayyidin min sadatin Quraisy, dan bersamanya kambing-kambing yang dipeliharanya untuk tuannya, iaitu salah seorang daripada pemuka-pemuka Quraisy, huwa Uqbah bin Abi Mu'id, iaitu namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Jadi diceritakan Abdullah bin Mas'ud ini, dia ini masa kecil dia ini memelihara kambing. Dia memelihara kambing oleh kepunyaan Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ni dia sama level dengan Abu Jahal. Sama level dengan Abu Jahal. Sehingga kan Uqbah bin Abi Mu'id ni dia punya gangsternya lah. Dia punya gangsternya. Ada satu ayat turun sebab dia. Itu ayat turun apa? Wa yauma ya'uddu zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani attakhus ma'a rasul sabila. Ya walitana laitani lam attakhus fulana khalila laqad adallani an zikri ba'da iz ja'ani wa kana syaitanul insani khazula. Maksudnya apa? Pada hari kiamat nanti orang-orang zalim akan menggigit tangan mereka. Kenapa gigit tangan? Al-Quran nak beritahu betapa menyesalnya orang yang zalim ini. Betapa hebatnya penyesalannya, terlalu besar penyesalan dia. Orang kalau menyesal, orang gigit jari. Orang gigit jari. Ni gigit tangan. Sampai ke dalam tangan tu digigit. Sebab apa? Allah Ta'ala nak gambarkan betapa menyesalnya orang-orang yang zalim. Zalim dia macam mana? Yang telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Abi Mu'id ni dia sempat beriman. Macam mana dia beriman? Satu hari dia buat majlis. Dia buat majlis makan-makan. Jadi bila dia buat majlis makan-makan,
Salah seorang tetamunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan peluang itu untuk berdakwah kepada Uqbah bin Abi Mu'in ini. Maka Rasulullah pun kata, aku takkan makan melainkan engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Melainkan kau mengucap 2 kalimah syahadah. Orang Arab ini merupakan satu benda yang cukup memalukan kalau tetamu dia tak nak makan makanan. Kalau tetamu dia tak sudi makan, malu. Dia rasa macam tetamu dia tak nak makan sungguh ni. Dia kecewa kalau tetamu dia tak nak makan. Jadi oleh sebab dia nak Rasulullah makan, dia pun beriman. Dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Abu Jahal tahu dia punya rakan karib dia. Dia punya rakan karib dia masuk Islam, dia kata, mulai hari ini wajhika min wajhikal haram. Wajah aku dengan muka engkau haram. Wajah aku dengan wajah engkau haram. Tak boleh jumpa langsung dah. Bukan sekat kawan, jumpa pun tak boleh. Kalau musuh kita boleh lagi nampak kan. Kalau nampak musuh boleh lagi nampak. Ni nampak pun dah tak boleh dah. Marah betul Abu Jahal dekat Uqbah bin Abi Mu'in ni. Jadi oleh sebab nak jaga kawan punya pasal, Uqbah bin Abu Mu'in ni dia murtad. Dia murtad. Jadi dia sebut apa? Dalam Quran sebut ya laitani lam attakhaz fulana khalila. Celakalah, kenapalah aku berkawan dengan seorang ni. Ni dialog Uqbah bin Abi Mu'in nanti. Kenapalah aku berkawan dengan Abu Jahal ni. Laqad adallani an zikri. Sungguhnya dia telah menyesatkan aku selepas datang peringatan kepadaku. Wa kana syaitanul insani khazula. Dan sesungguhnya syaitan itu bagi manusia itu mempunyai tipu daya. Jadi ayat ini peringatan untuk kita, tuan-tuan. Kita ni dah datang peringatan dah. Datang peringatan kepada kita setiap hari. Kita baca Quran, kita dengar orang baca Al-Quran, kita dengar daripada imam baca Quran. Jadi kalau kita sesat, kalau kita ingkar terhadap ajaran Islam, sama macam Uqbah bin Abi Mu'in ni, maka nanti dekat hari akhirat macam mana? Penyesalan yang amat sangat, sehingga kan dia gigit tangan dia. Orang gigit jari, dia gigit tangan dia. Okey, baik, kita sambung cerita Abdullah bin Ibnu Mas'ud ni. Kana nas yunaduhu Ibnu Ummi Abdin amma ismuhu fahuwa Abdullah. Adalah orang-orang ramai memanggilnya sebagai Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin. Adapun namanya adalah Abdullah. Wa amma ismu abihi fa Mas'ud, maka nama ayahnya Mas'ud. Jadi orang Arab ni kalau adatnya dia akan namakan nama dia itu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Nama dia Abdullah, ayah dia Mas'ud. Jadi dia letak nama Ibnu Mas'ud, maksudnya anak Mas'ud. Anak Mas'ud. Ataupun dia ada anak. Jadi dia akan tambah nama Abu, letak nama anak dia. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama gelarannya apa? Abu Qasim. Abu Qasim. Bapa kepada Qasim. Jadi ni orang Arab dia suka letak nama sama ada anak kepada siapa ataupun bapa kepada siapa. Jadi namanya nama panggilannya Ibnu Mas'ud, sebab dia adalah anak kepada Mas'ud. Kanal gulamu yasma'u bi akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam allazi zahara fi qaumihi fala ya'bahu laha li sagri sinnihi min jihatin wa li bu'dihi anil mujtama'il maki min jihatin ukhra. Dan adalah budak ini, iaitu Abdullah bin Mas'ud ini, dia ini dah mendengar dah khabar berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah muncul di kalangan kaumnya. Tetapi dia tidak pun mengambil berat. Kerana lisagri sinihi, kerana dia tu budak kecil lagi. Kerana dia tu budak kecil. Sebab disebut kan masa awal tadi kan, dia masih baligh pun tidak lagi. Masih lagi budak kecil. Kalau kita sekolah rendah lah. Budak sekolah rendah. Dan satu sebab dia budak kecil, dan satu lagi dia ni jauh daripada masyarakat. Dia duduk dekat lorong-lorong bukit Mekah. Dia jaga kambing kat sana.
Faqad da'aba ala an yahruja bi ghanabin uqbatan munzal bukuri summa la ya'udu biha illa iza aqbala lail. Dia ini kehidupan dia seharian dia penat bawa keluar kambing Uqbah bin Abi Mu'id ni sejak daripada pagi, bagi makan dekat padang, kemudian dia bawa balik bila nak malam. Tu je lah kerja dia. Memang tak ada masalah untuk dia pergi lepak dekat Mekah. Wa fi zati yaumin absara ghulamul maqi Abdullah bin Mas'ud kahlaini alaihimal waqaru yattajihani nahwahu min ba'in. Pada suatu hari budak Mekah ini iaitu Abdullah bin Mas'ud dia melihat dua orang dewasa yang ada keagungan, tanda-tanda keagungan padanya. Dua orang ini datang menuju kepada Abdullah bin Mas'ud ini. Waqad akhazal juhdu minhuma kullu mahizin washtadda alaihi mazama'u hatta jafat minhuma syafah wal khuluq. Nampak daripada dua orang ini mereka dua orang ni penat. Abdullah bin Mas'ud nampak dua orang ni penat. Nampak penat dan nampak dahaga. Sehingga nampak keringnya bibir. Keringnya bibir sebab duduk dekat pinggir Mekah. Masa tu bukannya ada R&R ataupun ada vending machine boleh kita beli tepi jalan. Ini padang pasir. Tak ada air tepi jalan. Padang pasir-pasir ajalah. Jadi nampak dua orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Falamma waqafa alaihi sallama wa qala. Maka apabila dua orang ni datang kepada Abdullah bin Mas'ud, mereka pun memberi salam kepada Abdullah bin Mas'ud dan berkata dua-duanya. Dua pun berkata, "Ya ghulam, ihlib lana min hadhi syat ma nufi bihi zam'ana wa nabullu uruqana." Wahai anak, perahkanlah kami susu daripada kambing-kambing ini yang boleh menghilangkan dahaga kami dan membasahkan tekak kami. Faqala al-ghulamu la af'al. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, aku tak nak buat. Aku tak nak buat. Fal ghanamu laysat li, sebab kambing-kambing ni bukan aku punya. Bukan aku punya. Ni bagus Abdullah bin Mas'ud ni. Wa ana 'alaiha mu'taman. Aku ini jaga je kambing ni, bukan milik aku. Jadi nak minta aku tak berhak untuk bagi. Ni hebat Abdullah bin Mas'ud ni, kecil-kecil lagi dah ada sifat amanah dalam Abdullah bin Mas'ud ni. Falam yunkiru rajulani qawlahu. Maka dua orang lelaki itu tidak pun mengingkari kata-kata dia, tak lawan cakap dia. Kata betul lah tu kan. Dia kata dia tu hanya Abdullah bin Mas'ud itu hanya kerjanya mengembala saja, bukan milik kambing. Wa bada ala wajhi ma ar-ridha anhu. Wajah dua orang tadi ini tenang aja, tak marah pun. Tak marah. Summa qala lahu ahaduhuma, kemudian berkata kepada Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang daripada dua orang itu, dullani ala syatin lam yanzu 'alaiha fahlun. Tunjukkan kepada aku kambing yang masih lagi tidak dikahwinkan dengan jantan. Masih kambing ni masih dara lagi lah. Kambing betina yang masih lagi tidak dikahwinkan dengan kambing jantan. Fa asyarul ghulamu ila syati saghiratin qaribatin minhu. Maka Abdullah bin Mas'ud pun menunjukkan kepada satu kambing kecil. Anak kambing, kambing yang kecil, kambing betina yang dekat dengan dia. Fataqaddama minha rajulun wa taqalaha. Kemudian laki tadi pun seorang laki tadi ini pun pegang kambing ni. Wa ja'ala yamsahu dar'aha, dan laki tadi ni pun menyapu puting kambing tu. Puting kambing tu. Biyadihi wa huwa yazkuru 'alaiha ismallah. Dia pegang dengan tangan dia, kemudian dia sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Fa nazara ilaihi al-ghulam fi dahsyatin wa qala fi nafsihi. Maka Abdullah bin Mas'ud pun tengok dengan takjub dan dia pun berkata dalam diri dia, dalam hati dia, wa mata kanat syayyahu saghiratul lati lam tanzu 'alaiha al-fuhulu tudirru labanan. Bagaimana mungkin kambing yang tidak dikahwinkan, kambing tak dikahwinkan lagi, dia tak beranak lagi, macam mana nak keluar susu? Macam kita lah, kalau ada anak perempuan tiba-tiba ada susu, mustahil benda tu.
Dah kahwin ada anak baru keluar, baru dia punya hormon susunya tu keluar. Yang ni kambing kecil lagi ni tak dikahwinkan kambing jantan. Macam mana boleh keluar keluar susu? Lakinna daru'a syati ma labisa in fataha wa tafiqal labnu yambisku minhu sarran ghaziran. Tetapi daripada puting kambing itu keluar membesar dan keluar susu yang banyak. Keluar susu banyak. Padahal kambing tu kambing kecil lagi. Kambing dara lagi. Keluar susu. Fa ahadha rajul akhar hujran mujawwafan minal ardi. Maka seorang lelaki tadi pun ambil batu yang melengkung. Dia pun wa malahu bil labni dan isi susu. Isi susu. Bekas daripada batu yang melengkungnya itulah. Wa syaraba minhu huwa wa sahibuhu. Maka dia pun minum dengan kawan dia seorang lagi. Summa saqayani ma'huma. Kemudian memberi minum kepada Abdullah bin Mas'ud sekali. Susu tadi tu. Wa ana la akadu usaddiqu ma'arah. Dan Abdullah bin Mas'ud kata, aku hampir-hampir tidak percaya apa yang aku tengok. Dia ini kerja ni jaga kambing. Dia tahulah mana kambing jantan, mana kambing betina. Tahu perangai kambing mana. Tengok je kambing, oh kambing ni hilang. Dah jaga kambing. Tapi yang berlaku ni memang tak masuk akal. Nak menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma martawaina qala ar-rajulul mubarak lidar insyad. Maka tak kala mana kami ini dah kenyang minum susu, maka katalah seorang lelaki yang mulia itu ke puting kambing tersebut, inqabid, kecut balik. Famazala yanqibu hatta ada ila ma kana alaihi. Maka mengecutlah puting susu kambing tersebut sampailah kepada rupa asal dia. Sampai kepada rupa asal dia. Inda zalika qultu lirajulil mubarak. Tak kala itu aku berkata kepada lelaki yang mulia itu, alimni min hadzal qawli allazi qultah. Katakanlah kepada aku, ajarkanlah kepada aku ucapan yang kau sebut tadi. Ucapan yang kau sebut tadi. Faqala li innaka ghulamun muallamun. Maka berkatalah kepadaku, dikatakan kepadaku, sungguhnya engkau adalah budak yang dah ada ilmu. Dah ada ilmu. Maka kanat hadhihi bidayatun kisatu Abdullah bin Mas'ud ma Islam. Penulis pun sebut inilah dia permulaan cerita bagaimana Abdullah bin Mas'ud itu bersama dengan Islam. Masa kecil lagi dah. Dia dah berusaha, dah buat kerja dah. Kita anak-anak kita hari ini nak suruh kelas online pun susah. Nak suruh kelas online pun kena tengok duduk sebelah dia, takut pegang handset, dia tak buka kelas. Dia buka game. Abdullah bin Mas'ud budak lagi, dah ada kematangan jaga kambing. Jaga kambing. Tengok orang ada ilmu, dia tak kata, "Oi, sihir." Dia kata, "Ajarkan aku." Bijak tak bijak Abdullah bin Mas'ud ni, dah ada sifat amanah lagi. Islam yakuni rajulun mubarak illa Rasulullah sallallahu alaihi wa lam yakun sahibuhu illa Siddiq radhiyallahu anhu. Dan adalah lelaki itu melainkan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, iaitu dua orang lelaki yang datang pada dia itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad nafara fi zalikal yaumi ila syi'abi Makkah li farti ma arhaqtuhuma Quraisy wa li shiddati ma anzal bihima minal bala. Mereka itu pergi ke kawasan itu, Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berjalan pergi ke pinggir Mekah kerana apa? Kerana bersangatan siksaan orang Quraisy. Bersangatan siksaan orang Quraisy daripada ujian-ujian dan siksaan-siksaan. Wa kama ahabba al-ghulamu Rasul al-Karim sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu. Dan begitulah sangat sayangnya Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Wa ta'allaqa bihima. Dan sentiasa bersama dengan Abdullah bin Mas'ud sentiasa bersama dengan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Faqad ujiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sahibuhu bil ghulami wa akbar amanatuhu wa hazmahu wa tawassama fihi al-khairah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya pun suka kepada
bagaimana besarnya sifat amanah Abdullah bin Mas'ud ini, dan terkumpulnya pada Abdullah bin Mas'ud ni sifat-sifat kebaikan. Lam yamdi ghairu qalil hatta aslama Abdullah bin Mas'ud wa arada nafsuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyahdimahu. Maka berlalulah tidak jauh masa setelah Islamnya Abdullah bin Mas'ud, dan dia pun menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawada'ahu Rasul sallallahu alaihi fi khidmatih. Maka Rasulullah pun jadikan Abdullah bin Mas'ud ni khadam dia, sampai orang berkhidmat. Kalau kita hari ni personal assistant, orang yang jadi pembantu, setiausaha peribadi. Lazim Abdullah bin Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi mulazamatan zilli li sahibihi. Maka Abdullah bin Mas'ud ini sentiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumpama bayang ikut tuan dia. Macam mana bayang ikut tangan kita? Kita tengok bayang kita ni kan, kita gerak ke kanan, bayang kita ke kanan. Bayang kita akan sentiasa ikut kita. Kalau bayang kita gerak kita gerak ke kanan, bayang kita ikut kiri je, takut kita. Kenapa dengan bayang aku ni? Betul berlari kita. Nak katanya bayang itu sentiasa mengikuti tuan bayang tu. Jadi penulis nak kata bagaimana Abdullah bin Mas'ud ini selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumpama bayang itu ikut tuan dia. Fakana yurafiquhu fi hillihi wa tarhalihi wa isahibuhu dahilu baitihi wa kharijihi. Maka Abdullah bin Mas'ud ni sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ketika mana Rasulullah berjalan ataupun di dalam rumah ataupun di luar rumah. Izkana yukizuhu izanam. Abdullah bin Mas'ud ini akan mengejutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tidur. Bila tidur je Abdullah bin Mas'ud ni yang kejutkan. Rasulullah kata, kalau waktu sekian-sekian kejut aku. Jadi kerja Abdullah bin Mas'ud. Wa yastaruhu idza tasala. Kalau Rasulullah mandi, Abdullah bin Mas'ud akan jaga kawasan tu. Wa yalbisu alaihi idza arada al-khuruj, dan memakaikan kasut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika Rasulullah hendak keluar. Wa yahla'uhu ma min qadamihi idza hamma biduhul, dan menanggalkan selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kakinya yang mulia jika dia nak masuk ke rumah. Wa yuhmilu lahu asahu wa siwaqahu, dia bawa tongkatnya, bawa siwaknya, bawa berus gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaliju hujrata baina yadayhi idza awa ila hujratihi, dan dia bukakan pintu bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika Rasulullah nak masuk. Abdullah bin Mas'ud ni memang dia rajin. Dia jadi betul-betul jadi personal assistant Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azina lahu biduhul alaihi ma tasha. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada Abdullah bin Mas'ud ini untuk masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila-bila je. Sahabat lain nak masuk kena minta izin. Abdullah bin Mas'ud ini dia boleh masuk bila-bila je. Bila-bila masa boleh masuk. Walaqufuf ala sirrihi ghairu taharrujin wala ta'samin. Dan Rasulullah memberitahukan rahsia-rahsia kepada Abdullah bin Mas'ud ini tanpa rasa was-was. Hatta du'iya bi sahibi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Abdullah bin Mas'ud ini dipanggil penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rubbiya Abdullah bin Mas'ud fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud itu pun diasuh di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahtada bihadaihi wa tahlaka bi syama'ilihi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud itu mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi akhlaknya, dari segi sifatnya. Dah duduk dengan Rasulullah. Dia start daripada masuk Islam sejak pada kecil. Dia berkhidmat pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nampak apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taba'ahu fi kulli khaslatin min khisalihi hatta qila anhu innahu aqraban nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyan wa samtan.
Dan dia ni ikut ke mana saja Rasulullah pergi, sehingga dikatakan kepadanya dia itu orang yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut akhlak. Abdullah bin Mas'ud ini. Wa ta'allama Ibnu Mas'ud fi madrasati Rasul sallallahu alaihi fakana min aqra'i sahabati lil Quran wa afqahihim li ma'anihi wa a'limhum bi syar'illah. Dan Ibnu Mas'ud ini mempelajari Islam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil dia belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu aqra'u sahabati al-Quran, paling qari al-Quran di kalangan sahabat. Sahabat dari segi mahraj dia, dari segi makna Qurannya, daripada mana tempat nak berhentinya, daripada segi macam mana lenggok nak bacanya, dia yang paling qari, paling elok bacaannya di kalangan sahabat. Wa afqahim li ma'anihi, paling faqih, paling faham makna-makna Al-Quran, dan paling alim dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala adalla ala zalika min hikayati zalika ar-rajul allazi aqbala Umar bin Al-Khattab wa huwa waqifun bi Arafah faqala lahu. Dan cukuplah untuk kita tunjukkan bagaimana cerita seorang lelaki yang jumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab ketika mana dia di Arafah, maka berkata kepadanya, "Jitu ya Amirul Mukminin." Masa ni Umar Al-Khattab dah jadi khalifah. "Aku datang wahai Amirul Mukminin daripada Kufah. Wa taraktu biha rajulan yumli masahifu ani zahri qalbi." Dan aku tinggalkan seorang lelaki di Kufah itu, dia boleh bercakap, boleh membaca Al-Quran, boleh menyampaikan Al-Quran tanpa melihat kepada Al-Quran. Maka Sayyidina Umar pun marah. Sayyidina Umar pun marah kerana kalau orang biasa tak boleh lah. Sebab sedangkan masa tu ada lagi di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wan fataha hatta kada yamla'u baina sya'bati rahli wa qala, dan sehingga kelihatan daripada awal percakapan dua orang ni kemarahan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar kata, "Man huwa waihak?" Siapa dia tu? Kalau dengar dalam bahasa Arab waihaka, waihaka maksudnya orang Arab ni marah. Orang Arab ni marah, tapi marahnya ni tak sampai bahaya lagi. Kalau wailak, ha tu kaji lam, ha tu celaka. Kalau waihak ni kalau kita, apalah kau ni. Apalah kau ni. Ni dia punya bahasa Arabnya kan. Qala Abdullah bin Mas'ud, maka orang cakap Abdullah bin Mas'ud, "Fama zala yantafi'u wa yasri anhu hatta ada ila ahlihi." Kemudian tiba-tiba terus hilang marah Umar Al-Khattab, sampai dia mula-mula kemudian berkata, "Waihak," dia kata sekali lagi, "Apalah kau ni. Wallahi ma'alam annahu baqiya ahadun minan nas ahaqqu bihadzal amru minhu." Demi Allah, aku tidak tahu seorang pun yang lebih berhak untuk nak ajar Quran macam tu daripada dia. Maknanya Abdullah Mas'ud ni memang berhak untuk ajar Quran macam tu. Sebab dia tu paling qori di kalangan sahabat. Wasa'uhad disuka anin zalik. Maka aku pun menceritakan kau satu cerita. Ni cerita dalam cerita kisah Sayyidina Umar tadi dengan ni. Lepas tu Sayyidina Umar ceritakan lagi dalam satu cerita lagi. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasmuru zata lailatin inda Abi Bakrin. Pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbual pada waktu malam dengan Abu Bakar. Wa tafawadani fi amril muslimin, dan berbincang dua mereka itu, Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbincang tentang urusan umat Islam. Bukannya membawang cerita pasal urusan umat Islam ni. Wa kuntu ma'huma, Umar pun kata, aku ni duduk dengan dua orang ni lah, duduk dengan Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharajna ma'ah. Kemudian Rasulullah pun keluar daripada rumah itu, dan kami pun keluar bersamanya. Fa iza rajulun qa'imun yusalli bil masjid lam natabayyanah. Kemudian kami pun melihat seorang lelaki yang berdiri solat di masjid, dan kami tak perasan siapa. Kami tak tahu siapa. Fa waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami'u ilahi. Kemudian Rasulullah pun berdiri dan dengar, siapa ni? Summal tafatta ilaina wa qala. Kemudian dia pun Rasulullah SAW pun memalingkan kepada kami dan berkata,
barang siapa yang nak bacaan Qurannya itu seperti mana dia itu diturunkan, maka hendaklah dia membacanya mengikut qiraah Ibnu Ummi Abdin, iaitu nama gelaran Abdullah bin Mas'ud. Summa jalasa Abdullah bin Mas'ud yad'u faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun berdoa. Duduk berdoa kepada Allah Taala, kemudian Rasulullah SAW pun berkata, Sal tu'tah. Sal tu'tah. Mintalah, engkau akan diberikan. Mintalah, engkau akan diberikan. Rasulullah nampak Abdullah bin Mas'ud berdoa, Rasulullah doakan macam tu. Mintalah, doa engkau dimakbulkan. Mintalah doa engkau dimakbulkan. Faqultu fi nafsi wallahi la aqduwanna ala Abdullah bin Mas'ud wal ubashirannahu bi ta'mini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala du'aihi. Demi Allah. Sayyidina Umar berkata, demi Allah, dia berazam. Esok pagi aku akan bagi tahu Abdullah bin Mas'ud dan aku akan bagi kabar gembira dengan Rasul, jaminan doa dia. Jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap doa dia. Faghadawtu alaihi fabasyartuhu. Maka esok paginya pun aku pergilah jumpa dia, nak khabar kat dia. Fawajadtu Abu Bakrin qad sabaqani ilaihi fabasyarhu. Maka aku mendapati Abu Bakar telah pun mendahului aku. Bagi tahu awal dah Abu Bakar dah. Dah bagi tahu siap-siap dah kepada Abdullah bin Mas'ud. Wallahi ma sabaqtu Abu Bakrin ila khairin qattun illa sabaqani ilaihi. Demi Allah, aku takkan dapat mengalahkan Abu Bakar ini dalam kebaikan sesuatu pun kecuali dia dapat mendahului aku. Ni Umar ni. Rasulullah tak suruh pun khabar kan. Tapi dia tahu, ni kalau aku bagi tahu ni Abdullah bin Mas'ud ni, ini adalah satu kabar gembira kepada sahabat. Jadi ini adalah satu kebaikan. Maka dia pun cepat-cepat nak buat kebaikan. Tapi Abu Bakar lagi cepat buat kebaikan dengan dia. Abu Bakar ini satu hari Rasulullah tanya kepada sahabat-sahabat, siapa yang puasa hari ini? Seorang je angkat tangan, Abu Bakar. Siapa yang dah bersedekah hari ini? Seorang je angkat tangan, Abu Bakar juga. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq sembahyang subuh dah buat ibadah dah. Dah buat ibadah dah. Puasa hablum minallah. Ibadah dia dengan Allah Ta'ala. Sedekah hablum minan nas. Dia buat baik dengan manusia. Pagi-pagi lagi dah buat ibadah. Dia dah berpagi-pagi dengan ibadah. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu dia layak jadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil Khalifatul Muslimin. Khalifah tu maksudnya pengganti. Walaqad balagha min ilmi Abdullah bin Mas'ud bi kitabillahi annahu kana yaqulu. Maka pakarlah Abdullah bin Mas'ud ini dengan kitab, dengan Al-Quran, sehingga dia berkata, wallahillazi la ilaha ghairuh, demi Tuhan yang tiada Tuhan selainnya, ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamun aina nazalat wa a'lamu fi ma nazalat. Demi Tuhan, sesungguhnya tidaklah diturunkan satu pun daripada ayat Al-Quran melainkan aku tahu kat mana diturunkan dan tentang apa dia diturunkan. Jadi Abdullah Mas'ud ni mempakar betul tentang Al-Quran. Walau a'lamu anna ahadan a'lamu minni bi kitabillahi tanalahul matiyu la'ataituhu. Kalau aku tahu ada orang yang lebih alim daripada aku, nescaya aku akan pergi belajar dengan dia. Ni Abdullah bin Mas'ud sebut, dia dengan Al-Quran. Lam yakun Abdullah bin Mas'ud mubaligan fi ma qalahu an nafsi. Fahazar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yalqa raqban fi safarin min asfarihi wal lailu muhayyamun yahjubu ruqba bi zulamihi. Dan Abdullah bin Mas'ud ini membuktikan apa yang dikatakannya. Maka diceritakan bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab, masa itu dia jadi khalifah, dia bertemu dengan satu kafilah. Ada satu kafilah pada waktu malam. Satu malam. Jadi dekat kafilah unta ni, kafilah ni ada banyak unta. Dekat unta tu ada, atas unta tu ada khemah. Yang ada tandu lah kita cakap kan. Maka dalamnya itu ada Abdullah bin Mas'ud. Maka Umar pun suruh seorang lelaki panggil mereka. Min ainal qaumu? Daripada kamu, daripada mana ni? Maka Abdullah pun menjawab, min fajil amiq, daripada lembah yang dalam. Tapi bila sebut fajil amiq ni,
dia nak sebutkan dengan menggunakan uslub gaya bahasa Arab yang cukup tinggi. Maka Umar pun berkata, aina turidun, kat mana nak pergi? Faqala Abdullah al-Baitul Atiq, kepada Baitul Atiq. Baitul Atiq ni gelaran untuk Baitullah, iaitu Mekah. Maka Umar pun berkata, dalam ni ada orang alim ni jawab ni pesen je ni. Tak nampak sebab Abdullah bin Mas'ud duduk dalam kemah. Wa amar rajulan fanadahum ayyul Qur'ani azam. Maka laki tadi pun diperintahkan untuk tanyakan, ayat Quran mana yang paling agung? Maka Abdullah bin Mas'ud pun kata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum. Surah ayat kursi. Qala nadihim ayat Qur'ani ahkam. Maka tanya dia, ayat Quran mana yang paling banyak mengandungi hukum? Hukum mana yang paling agung dalam ayat Quran? Maka Abdullah pun berkata, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i zil qurbah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyuruh kepada keadilan dan ihsan dan kepada memberikan hak-hak kepada kaum kerabat. Lalu ditanyakan lagi berapa ayat Quran sehingga kan lastnya dia kata, baiklah, dalam kamu afikum Abdullah bin Mas'ud, dalam kamu ni ada Abdullah bin Mas'ud kan? Umar kata, dalam kamu ni ada Abdullah bin Mas'ud kan? Maka mereka kata, Allahumma na'am, demi Tuhan dia ada Abdullah bin Mas'ud. Jadi Sayyidina Umar boleh tahu daripada dialog dia, daripada jawapan kafilah tu, Sayyidina Umar boleh tahu ada Abdullah bin Mas'ud. Betapa alimnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai sini saja kisah Abdullah bin Mas'ud. Ada lagi sebenarnya kisah dia ni. Ada 1 2 3. Ada 4 muka surat lagi. Tak apalah. Kita sampai sini saja. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah itu datang kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.